Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada dalam surau ini menunaikan solat fardu maghrib, diberi kelapangan duduk-duduk lagi sementara menunaikan solat fardu isyak. Kita pada malam ini insya-Allah akan meneruskan lagi kupasan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Azim. Cadangnya saya berhasratlah malam ni kita boleh tutup kita ni. Kita buat penghujung kita dah ni. Kita akan menamatkan pengajian ataupun kupasan kitab karangan Dr. Yusuf Qardawi, kupasan buku beliau bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ini. Jadi dalam bab yang terakhir, namun tajuk-tajuk kecilnya banyak walaupun bab yang terakhir. Tajuk-tajuk pecahan dia tu pun banyak. Jadi harap-harap kita dapat habiskan. Yang antara yang dibincangkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam penghujung kitab ini iaitu metodologi dakwah ataupun kita kata gaya dakwah dalam Al-Quran. Manhaj dakwah dalam Al-Quran. Mungkin manhaj tak apa jelas sangat. Manhaj masih lagi pinjam kalimah Arab. Metod pergi manhaj. Tak pergi manhaj, pergi metod. Saya lebih rendahkan kalimah tu dengan lebih suka menggunakan kalimah gaya lah. Gaya Al-Quran, gaya dakwah dalam Al-Quran kan. Baik. Pertama sekali kita terus pergi kepada beberapa gaya bentuk dakwah ni dalam Al-Quran, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi telah membuat pemerhatian. Dia tengok kalau Al-Quran ni dari sudut dakwah dia menyeru kepada akal dan hati manusia. Kalau kita baca Al-Quran, kita perhatikan sebahagian daripada seruan kepada agama dalam bentuk mengajak manusia berfikir, mengajak untuk melihat. Seruan untuk mengajak melihat itu sebenarnya berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu melihat? Mereka tu orang kafir lah, orang yang tidak beriman ni. Tidakkah mereka tu melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Melihat tu supaya berfikir lah, tengok. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok, dan tak tengok kepada bukit bukau, bagaimana ia dipasak. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada tak tengok ke langit, bagaimana ia ditinggikan. Manusia berfikir, mengkaji. Jadi bila kita nak tengok sikit ke langit, kita nak kaji sendiri, bukan bidang kita baca kajian orang berkenaan dengan langit. Maka kita akan menemui keluasan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit itu ada bulan, bintang, tu hak kita nampak lah. Pengkaji menyebut tentang jarak dari satu planet ke satu planet, dari satu kiraannya sudah tidak boleh guna lagi kilometer. Kita boleh lagi melalui kelajuan biasa, kena guna kelajuan cahaya dah. Terlalu jauh sangat. Tapi siapa tu? Siapakah? Milik siapakah benda-benda tu semua? Milik Allah. Di bawah kuasa, di bawah
dan tunduk di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan peredaran mereka. Waulah otak kita masuk amat besar ciptaan Allah. Dunia ni besar dah. Tapi bila naik lagi kita tengok lagi dengan zoom, tengok betapa kecilnya manusia ni. Bila kita tengok daripada atas, tengok bumi ni salah satu daripada planet-planet, bintang-bintang yang ada ni. Bumi itu salah satu. Bila dijauhkan, bumi ni dia macam sebiji pasir dalam lautan planet. Lautan planet tu adalah sebiji bumi. Dalam sebiji bumi itu kita duduk kat mana? Kita duduk dalam satu benua. Dalam satu benua tu kita duduk kat mana? Dalam satu negara. Dalam satu negara tu duduk kat mana? Dalam satu negeri. Dalam satu negeri tu duduk kat mana? Dalam satu daerah. Dalam satu daerah tahu duduk kat mana? Dalam satu taman. Dalam satu taman tu duduk kat mana? Duduk lorong sekian-sekian. Dua lorong tu duduk kat mana? Tu dah rumah kita. Lepas tu duduk kat mana? Dalam bilik, sebuah bilik tu ya. Dalam sebuah rumah tu, hak tempat duduk banyak kita duduk. Dalam sebuah bilik kita. Kecilnya. Tu ya, dalam bilik tu, tu kita duduk tidur masa tu contohnya lah. Duduk terbaring tidur. Daripada seluas-luas alam. Maknanya manusia bila dia tengok diri dia siapa, tak perlu langsung lah dia nak merasa takabur. Kalau dia berfikir tu seruan dalam Al-Quran, dalam bentuk mengajak berfikir, melihat kemudian berfikir. Banyak benda yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran suruh berfikir. Tengok langit, tengok bumi, tengok alam lah. Biasanya tengok pada alam, sebab alam dapat dilihat. Suruh tengok Allah, kita tak dapat nak lihat Allah. Jadi melihat kekuasaan Allah. Yang ni sangat banyak. Yang dia mengajak untuk kita merenung, tengok situ, barulah melihat, baru nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu biasanya dalam Al-Quran, ajakan melihat kepada alam ini biasanya kepada yang belum beriman. Kebiasaannya, yang masih keras hati dia, tak nak terima Allah Tuhan, yang masih memusuhi, ajak tengok, ajakan melihat perkara-perkara seperti itu. Yang dah beriman, dia tak ajak pergi ke situ sangat. Dia ajak pergi kepada melihat kepada apa dalam Al-Quran. Allah suruh bagi tahu apa. Sebab apa? Sebab dah percaya. Ajak hati melihat kepada melihat kepada alam, kerana penerimaan belum ada lagi. Bila dah hati terima ada, baru tengok dalam Al-Quran. Nak ajak tengok apa yang Allah sebut. Hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran pula. Kehebatan pada ayat-ayat Al-Quran pula. Contohnya Allah memberitahu tentang apa ni, dipanggil mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, kelebihan Allah bagi tahu suatu perkara yang belum ditemui pada satu zaman, zaman ia diturunkan tu manusia tak tahu apa langsung ilmu tersebut. Lalu Allah bagi tahu untuk kemudian satu hari manusia mengkaji tentang satu ilmu yang berkaitan dengannya, barulah temui, rupanya dah ada dalam Al-Quran dulu sebut. Itu sebahagian cara Al-Quran mengajak manusia beriman, percaya, yakin dengan Al-Quran. Ajak dalam bentuk menggunakan akal. Nah, Al-Quran dia tak ajak dengan emosi.
Dia tak suruh dengan emosi. Dia tak guna emosi di dalam. Sebab tu dia tak ada nak suruh orang menangis. Nak seruan dalam bentuk membuatkan orang menangis dulu ke, nak buat suruh orang bersedih ke, nak suruh orang, tak ada. Dia dalam bentuk ajak tengok, menyeru, menggunakan akal. Sebab itu antara tonggak dalam hal ini ialah firman Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal. Akal tu wal fuad, fuad tu hati. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut, ramai para ulama menafsirkan hati itu di situ ialah akal. Jadi Allah sebut pendengaran, penglihatan dan akal, ketiga-tiga ini, kullu ulaika, setiap satu daripada tiga ini, kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawab di hari akhirat. Sebab apa ni? Sebab dia adalah alat, dah diberi alat untuk mengetahui, alat untuk nak dapat ilmu, alat untuk nak guna akal tu dah ada. Tapi manusia tak jumpa juga. Ini salah siapa? Salah orang yang tak guna akal dia. Sebabnya hati tu akal. Hati akal, pendengaran dan penglihatan alat. Dua alat diberikan, dianalisis dengan hati untuk mencari jawapan. Cari jawapan. Akal, mata tengok, telinga ambil maklumat, mendengar. Akal, analisis. Ya ke maklum benda ni lah, apa bagaimana dia terjadi, siapa yang buat, siapa, mesti ada alam ni, ada pencipta ke tidak tu, analisis. Sebabnya bah mata dah tengok dah. Akhirnya ni untuk mereka yang tidak beriman. Orang dah beriman pun kena juga guna akal tu. Dalam perkara lain lagi lah untuk menambah keyakinan. Baik. Yang kedua, metodologi dakwah dalam Al-Quran juga ialah dalam bentuk dialog. Dialog dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia ni kepada jalan Tuhan. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, iaitu kepada Islam. Ajak kepada Islam, ajak kepada beriman. Kalau dah beriman dah, ajak kembali semula kepada agamanya, iaitu meninggalkan kejahatan ke, meninggalkan keburukan, dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Bijak ni guna akal pula lah. Sekali lagi nak baru jadi bijak, guna akal. Bil hikmah wal mau'izah, dan contoh pengajaran yang baik. Contoh pengajaran di sini orang Islam tu sendiri, dia tu kena jadi contoh kepada orang bukan Islam. Wal mau'izatil hasanah, jadi contoh yang baik kepada orang lain. Maknanya orang Islam ni tanggungjawab dia besar lah. Setelah dia beriman, dia perlu dia berdisiplin, perlu dia melaksanakan perintah-perintah Allah tu. Peraturan-peraturan dalam hidup dia kena patuh. Banyak benda selain daripada kepatuhan tu untuk kebaikan diri dia, kepatuhannya juga
menjadi dakwah kepada orang bukan Islam, atau menjadi dakwah juga kepada orang yang Islam tapi jauh dari agama, supaya mereka ni nampak sikit lah orang yang beragama ni dia disiplin dia lebih lagi sepatutnya lebih bagus, lebih baik. Waktu wal mau'izatil hasanah, tak semestinya kita memberitahu kepada dia marilah masuk Islam, tapi dengan contoh teladan yang baik. Dia memberi sentuhan kepada hati, contoh teladan yang baik. Waktu nak kena baik lebih daripada yang lain, nak lebih baik daripada yang sedia baik. Kita duk bimbang hari ni ialah orang yang bukan hak jauh dari agama tu, kadang-kadang dia lagi bagus. Hak tu dia jadi sudah. Dia pula jadi contoh yang baik dalam. Sebabnya sebahagian orang Islam ni bila sebut je agama, dia tak nampak pada kepribadian, akhlak. Dia tak nampak pada tu, dia nampak pada pergi sembahyang saja, tahu. Bila dia pergi sembahyang, hak dia ada cara bercakap dengan orang, cara menyampaikan, cara melayani orang, cara menjawab orang, cara bertanya, berurusan dengan manusia lah kiranya. Kalau yang tu boleh diberikan perhatian dan boleh lebih bagus menjadi contoh, maka akan memberikan impak, kesan dia kepada orang bukan Islam juga. Tapi yang saya duk nampak lah kan tuan-tuan, bukanlah semua, sebahagian orang Islam ni dia silap sikit pandangan dia. Bila berbicara dengan bukan Islam, dia jadi kasar contohnya. Dia seolah dia lebih tinggi berbanding orang tu. Dia merendahkan. Ni contoh-contoh yang merencatkan dakwah, membuatkan pandangan bukan Islam kepada orang Islam tu jengkel, dipanggil. Dia pandangan dengan kalau tak kerana ada urusan aku tak nak sembang dia ni, gitu. Apa? Sombong. Jadi angkuh, jadi contoh. Maka dia akan memberikan persepsi yang buruk. Sebab kita silap sedikit cara dakwah zaman dulu tu. Pandangan orang agamawan dulu terhadap orang kafir dalam negara ni, dia pandang macam kawan tu bermusuh. Sedangkan yang duduk dalam negara Islam ni, selagi mana dia tidak mengangkat senjata, selagi mana dia tidak bermusuh perang kita, lagi mana dia baik, bagus dengan kita, tak ada mencederakan, tak ada apa, maka tu dipanggil, itu mereka duduk di bawah pemerintahan Islam. Kita tak boleh merendahkan, menjatuhkan ataupun kena berurusan dengan mereka sebagai seorang manusia, meskipun dia bukan Islam. Jadi dengan gitu barulah akan memberi kesan. Kisah yang kita selalu dengar, Rasulullah baik dengan Yahudi. Tu dia. Bila tu zaman bila Nabi duk baik dengan Yahudi? Setelah tak ada lagi peperangan. Mereka-mereka yang duduk dalam tu tidak bersifat memerangi, tidak memerangi orang Islam, tidak bermusuh secara permusuhan perang. Mungkin dia tak suka agama, tapi dia pendamkan. Dia lah, aku duduk bawah negara, duduk bawah pemerintah orang Islam. Jadi Nabi berurusan dengan Yahudi, dengan orang kafir. Nabi berurusan dengan baik setelah mereka duduk dengan baik dalam pemerintahan orang Islam. Jadi kita tak boleh lagi dah. Sebab apa? Kena bagus juga kita dengan dia. Sebab bagus kita tu ataupun kepribadian orang Islam ketika berurusan dengan orang bukan Islam itu
adalah sebahagian dari dakwah. Sebahagian dari dakwah. Enggak bisa jadi dakwah. Bagus. Terutama kejiranan. Terutama sekali kejiranan itu. Supaya dia nampak keindahan. Oh bagus berurusan dengan orang Islam, tak pernah kena tipu contohnya. Bagus. Dan kita tak pernah kena tipu dengan dia. Janganlah baik tu sampai menjadi mudah kena tipu, tak boleh. Nak baik tapi tak mudah kena tipu. Sebab apa? Undang-undang dalam Islam ni, peraturan-peraturan dalam Islam ni, dia menjaga kita daripada kena tipu. Menjaga kita daripada, menyekat kita daripada kena tipu. Sebab tu dalam urusan jual beli dalam Islam kan, mesti kena tahu harga dulu, mesti kena tengok, mesti kena gini, mesti kena gini. Itu sebab apa? Nak jaga orang Islam supaya dalam urus niaga dia tak kena tipu. Nah, tapi bila orang Islam dia jadi tamak, dia tak tahu undang-undang dan syarat-syarat, dia pun langgar undang-undang itu berurusan dengan bukan Islam. Lepas tu dia kena tipu. Nah, andai kata dia pun kena tipu. Dia kena tipu sebab dia langgar undang-undang Islam dah. Undang-undang berjual beli dalam Islam. Banyak hari kita jumpa macam tu lah. Nah, sebab apa awak kena tipu? Sebab dalam berurus niaga dia tu rupanya dia yang langgar undang-undang, menyebabkan kawan tu mudah tipu dia. Hak Islam suruhnya ialah baik hati, jujur, buat sesuatu ikhlas. Tapi nak kena tipu susah. Nak kena seleweng, nak kena apa ni, nak kena dipermainkan tu susah. Bawah kita tak boleh buat ni undang-undang dalam Islam tak balik berjual beli macam ni. Berurus niaga, banyak orang Islam sama Islam pun kena tipu. Sebab apa? Dia langgar hak nak buat urus niaga ni, dia tu yang langgar peraturan. Lalu sama Islam pun kena tipu. Jadi baik ini mudah kena tipu ke? Tak. Sepatutnya tidak begitu. Tetapi orang menyangka begitu dah. Jadi sebabnya ramainya baik hati ni dia percaya semua benda tanpa melihat kepada peraturan dalam berurusan. Baik. Jadi Allah suruh kita ni berdialog, berurusan dengan orang bukan Islam, dengan Islam, nak berurusan. Sebab dalam urusan itulah kita dapat menyampaikan message Islam. Tak semestinya kita tepuk bahu jom masuk Islam. Dalam urusan kita dengan seseorang kita akan dapat sampaikan message. Sebab tu saya agak kurang setuju bila orang kata, ada contohnya orang kata, kalau orang kita tahu orang ni tak semayang, jangan beli barang dia. Itu saya tengok tak tepat. Kurang tepat. Saya lagi nak pergi beli barang dengan orang yang tak semayang juga. Nak beli jugalah. Sebab apa? Biar pergi beli kerak sikit dengan dia. Satu hari biar dia kenal kita. Satu hari sampai boleh tegur. Gitu. Dari mana nampak hari Jumaat duduk berniaga juga. Contohnya lah dia duduk berniaga hari Jumaat. Orang duduk cerita dia duduk berniaga juga. Orang duduk sembahyang Jumaat dia berniaga. Orang sudah sembahyang Jumaat pun dia duduk berniaga lagi. Hari ni tak sembahyang Jumaat, kita pergi beli dia. Pergi beli hari ni. Seminggu dua lagi beli sekali. Duduk 2-3 minggu lagi beli pula sekali. Lama dia kenal. Kenal tu kita nak tu. Sebabnya bila kita kenal, kita boleh sampai. Hikmah lah tu situ kan. Tak ada lagi sampai hari ni awak tak mayang Jumaat. Tak semayang Jumaat tengah kata kedai ni. Tak hikmah kan. Tapi kalau pergi kenal dulu, beli dulu barang dia pun tahu dah kita ni pelanggan dia.
Bila tegur dia lain sikit lah sebab pelanggan. Untuk itu dialog lah maksudnya tu saya. Dia bukan dialog dalam bentuk dialog semata-mata, kita boleh ada dialog bila kita berurusan. Ini dia hikmah. Sebab kita rasa bila nak dakwah, bila berdakwah tu kita kena dalam bentuk yang pegang kitab sebutih di depan dia, gini sarah. Bukan. Berkawan berbaik, kena sampaikan. Terdapat hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Anas bin Malik ni dia orang yang banyak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik ni dia lalu di kawasan budak-budak. Kawasan budak-budak ada. Anas bagi salam kepada budak-budak. Dia yang bagi salam kat budak. Dia katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Adalah Rasulullah dulu dia buat begini. Dia buat macam mana? Dia bagi salam lah kepada budak. Kita ni duk fikirlah, sebab apa? Apa hikmahnya daripada orang dewasa duk bagi salam kepada budak bila berjumpa? Kita nak orang budak jumpa bagi salam, hormat ke orang tua. Yang zaman sekolah dulu pun, kita yang budak dalam kelas ni yang kita kena bagi salam kat cikgu. Kita duduk ramai-ramai dalam kelas, cikgu masuk, kita duduk ramai-ramai ni kena bagi salam ke cikgu. Bila baca hadis Nabi kata yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Macam mana ni? Pengamalannya lain. Itu tengok. Lepas tu jumpa pula hadis yang Anas kata Nabi bagi salam kat budak. Kita pun kaji dari sudut psikologinya. Wow, jumpa Nabi praktik dan Nabi suruh membina hubungan daripada yang dewasa kepada yang kecil. Hak kecil dia tak pandai. Dia tak tahu, dia tak pandai nak buat. Biar dia yang bagi salam. Kita yang bina hubungan. Yang dewasa, yang berfikir, berakal dah ni yang bagi salam. Bila bagi salam, hari ni, esok lagi jumpa ke lusa, jumpa bagi salam lagi. Akhirnya dia kenal, ni pakcik ni memang bagus dah. Ada hubungan dah. Dah ada hubungan. Cikgu bagi salam dengan budak, nak jumpa masuk kelas esok, dia yang bagi salam, lusa dia yang bagi salam. Jadi apa? Dia yang bina hubungan dengan budak. Satu ketika jika diperlukan keadaan-keadaan yang dia memerlukan nasihat kepada budak tu, nasihat itu boleh diterima sebab hubungan telah dibina. Itu dia tujuannya. Hubungan tu dah ada lah. Hubungan dalam apa? Dalam salam. Jadi tak betul ni awak buat macam ni lah. Sebab apa akan mengganggu orang, contoh. Tak apalah orang kena tegur. Sebab apa? Sebelum ni pun memang duk tegur dah. Cuma tegur tak, masa tu tak salah. Dia bagi salam saja. Cuba bandingkan tiba-tiba hari ni datang seorang lelaki, oi marah, apa awak buat gini, tak betul. Selama ni ada nampak tak tegur pun. Satu hari jumpa kebetulan ada budak tu buat salah, itu mari pam apa cakap apa buat gini tak betul, mengganggu orang gini. Dia ada apa? Dia kata, bang pakcik ni. Sebab apa? Dia tak ada hubungan pun sebelum ni. Baik. Itu cara yang dimaksudkan dengan dialog. Al-Quran menganjurkan kepada itu. Dia memberikan isyarat-isyarat dialog. Seterusnya, dalam Al-Quran juga Allah menyeru kepada kaum dengan bahasa mereka. Menggunakan Al-Quran ni dia menggunakan
gaya penyampaian itu mengikut bahasa yang sesuai dengan orangnya ataupun dengan masyarakatnya. Jadi contohnya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 4 ni, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya ni bahasa orang setempat itulah, supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nabi Ibrahim dia cakap dengan bahasa tempat dia. Supaya jelas sampai maklumat. Sampai pun dengan betul. Sebab bahasa orang lain, bahasa yang jarak mungkin yang kurang difahami ni, dia payah nak sampai. Contoh kita lah, nak bagi tahu sesuatu kepada Bangladesh. Oh, kita rasa bagus dah kita bagi tahu. Rupanya dia faham kot lain lagi. Sebab apa tu? Bukan sebab tak cerdik, sebab bahasa lain. Dia tak faham bahasa kita, kita tak faham bahasa dia. Oh, bagi tahu sesuatu. Minggu lepas saya ada cerita dengan Bangladesh ni. Tolong simpan barang ni untuk saya akan ambil hari ni pukul 3 petang. Boleh ya? Oh, boleh. Pergi pukul 2 tak ada, tutup lah kedai. Pukul 3 tutup. Sampai pukul 6 berapa kali saya pergi, tutup lah. Rupanya hari tu dia separuh hari. Dia tadi boleh. Sebab apa jadi boleh tu? Sebab tak apa nak faham mana sebenarnya. Tolong simpan barang ni kat kedai ni, saya nak ambil pukul 3. Boleh ke tak boleh? Boleh. Pergi tak ada, tutup dah. Punya hari tu separuh jalan. Pergi pagi tu. Maknanya dia tak faham sangat. Tak faham sangat tu maka tak sampai maksud. Bila tak sampai, kita bagi tahu lain, dia faham lain. Boleh jadi faham dengan benda yang faham dengan serong ke arah negatif, positif. Ada yang faham negatif. Macam-macam lah bila tak faham. Baik. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebut, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Ini antara apa ni? Antara metodologi kita dalam dakwah ni ialah berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang betul. Antara perkaranya ialah kita kena tahu sikit ayat Al-Quran yang sekian-sekian kita nak guna tu, dia sesuai ke tak dengan apa yang kita nak beritahu kan. Dia sedang ayat Al-Quran tu menceritakan dalam suasana mana, yang kita nak bagi tahu ni dalam suasana mana. Contohnya kan, sebahagian kesilapan yang berlaku. Ayat Al-Quran banyak juga yang turun dalam bentuk perang dengan orang kafir. Bagi tahu, memberitahu hubungan dengan orang kafir ni dalam keadaan perang saja. Dalam keadaan perang, dalam keadaan marah, dalam keadaan ajak berperang. Kerana nak kena tahu juga tu bila ayat tu turun, kenapa, apa suasana yang berlaku pada masa tu. Kerana ayat-ayat yang sebegitu, yang keras sifatnya, cenderung kepada perang, cenderung kepada berjihad apa semua tu, ketika orang kafir memang menentang Islam tu dalam bentuk kekerasan. Dia tidak sepanjang masa nak suruh kita guna metod tu. Metod perang ni guna bila masa perlu perang. Silapnya bila time tak perlu, tak berhajat pun kepada perang, kita pergi baca ataupun berdalil dengan ayat perang, maka dia akan bawa kepada nak tengok orang buka Islam tu macam nak telan saja. Konteks ayat tu maksudnya. Konteks ayat tu sangat penting. Jadi
kena tengok juga kisah-kisah Rasulullah dengan orang-orang bukan Islam yang baik, orang yang bukan Islam yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Mereka Nabi tak ada masalah mana. Nak? Bahkan ziarah ketika dia sakit lagi. Bahkan apa yang Nabi bagi makan kepada Nabi suap makan lagi kepada Yahudi. Nak? Tapi Yahudi tu mengutuk Nabi bahkan sebab dia tak kenal. Nabi bagi makan lagi. Baik. Itu metod dakwah dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi kita ni nak tamat ni. Tapi nampaknya tak habis juga. Ajak nak tutup hari ni sebabnya tak ada bulan depan tu dah Ramadan lah kan. Keperluan beriman kepada kitab Allah. Ni tajuk seterusnya lah Dr. Yusuf Qaradawi. Tajuk pecahan dia lagi. Keperluan beriman kepada kitab Allah. Pertamanya perlu beriman kepada seluruh Al-Quran. Tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Ambil yang mana kita suka, kita ambil. Yang mana kita tak suka, kita buang. Ataupun tak setuju ke. Mana kena menerima kesemuanya. Tapi menerima kesemuanya dalam bentuk dalam konteks yang benar. Kita bagi laluan untuk azan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit saja lagi. Beriman kepada Al-Quran tu secara menyeluruh. Tonggak firman Allah dalam masalah ni ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 85 daripada surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkari pada sebahagian lagi? Beriman separuh, tak beriman separuh, ataupun bukan separuh betul. Hak mana nak lah, hak mana nak beriman dia beriman, hak mana tak beriman. Ini Allah tanya kepada siapa ni? Ini perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel ni Allah tanya kepada mereka ni untuk nak bagi tahu kepada umat Islam, perangai ni tak betul. Perangai itu tak betul. Siapa pun yang buat tetap akan tak betul lah. Maknanya Allah bagi tahu kisah dia pasal Bani Israel. Bani Israel ni dia ambil sebahagian daripada apa yang ada dalam kitab dia. Hak mana selari dengan pemikiran dia ambil. Hak mana tak berapa nak setuju dia tak ambil. Jadi Allah tanya untuk nak bagi tahu tak betul perbuatan tu. Orang Islam pun kalau dia buat begitu dengan kitabnya, itu pun tidak betul. Nah, itu perbuatan yang tidak betul. Baik. Jadi ketundukan dengan keimanan dengan Al-Quran adalah sifat menyeluruh, bersifat menyeluruh, tapi dengan faham yang baik lah. Baik, kemudian seterusnya kita lihat lagi. Kita ringkas kan, supaya kita dapat tamatkan lah. Sebabnya sikit sangat je, nak sambung balik untuk akan datang lambat lagi. Jadi kita tamatkan hari ni. Antara lain ialah tengok sini sikit lagi, perhatian. Dr. Sukhadawi memperhatikan, kata dia, memperhatikan segala sesuatu seperti perhatian yang mengikut perhatian yang diberikan oleh Al-Quran, ataupun kita kata fokus pada sesuatu perkara tu seperti mana Al-Quran fokus. Kita ni nak fokus, kita kena fokus seperti Al-Quran fokus kan. Kan dalam hidup kita ni kan banyak perkara. Dalam Al-Quran pun banyak perkara yang diberitahu. Yang mana satu yang kita nak ambil perhatian yang banyak, yang mana satu yang kita kena kurangkan ataupun yang kita biasa-biasakan. Yang kata Dr. Sukhadawi, ambillah perhatian yang besar pada perkara yang Al-Quran ambil perhatian, beri perhatian yang banyak. Dan ada perkara-perkara yang Al-Quran sebut sikit-sikit saja tu, maknanya kita pun gitu-gitu je lah juga. Maknanya tak adalah ambil perhatian yang berat sangat. Sebab Al-Quran tu balance dah. Dalam perkara yang dia ambil perhatian, mesti ada perkara yang sangat mustahak. Perkara yang dia kurang sebut, dia sebut sekali, yang disebut sekali dua tu biasanya perkara yang kecil, yang tidak menjadi perhatian besar. Dia kata antaranya ayat-ayat akidah dan perilaku. Contoh kita tengok dalam Al-Quran yang di permulaan perbincangan Dr. Sukhadawi, dia kata objektif matlamat Al-Quran diturunkan ni adalah untuk memberitahu soal kepercayaan. Nak suruh manusia ni mempunyai keteguhan iman. Dalam soal keteguhan iman tu ada 3 perkara yang banyak dalam Al-Quran disebut. Dalam 3 tu yang paling banyaknya ialah tentang Allah. Nah, maklumat tentang Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Allah memberitahu tentang dirinya, siapa diri Allah tu banyak dalam Al-Quran. Jadi kita
disuruh untuk beriman kepada Allah. Lalu suruh beriman tu, beriman percaya kepada Allah saja ke? Tak. Percaya kepada Allah dari sudut kewujudannya, kemudian beriman dengan kukuh dalam soal-soal lain tentang Allah. Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas. Kan banyak disebut dalam Al-Quran kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Banyak berulang dalam Al-Quran. Sebab apa ni? Nak suruh umat Islam tu punya keyakinan yang kuat dalam semua perkara tu. Ya, dari sudut percaya, nak suruh percaya kepada Allah, percaya dah. Tapi percaya kepada Allah. Allah Maha melihat tu, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan kan dalam ayat. Ramai orang seakan tak ambil tahu pasal tu. Sebabnya percaya Allah ada, Allah Maha melihat ni didiam-diamkan. Sebabnya bila masa dia nak buat benda yang berdosa, yang keji, yang semua ni, dia tak terasa sangat. Sebab tu dalam Al-Quran didapati banyak kali Allah menyebut yang dia Maha melihat, dia Maha mengetahui, dia Maha mendalam pengetahuannya. La yakhfa alaikum, dia tidak tersembunyi padanya sesuatu pun. Banyak kali lah maknanya dalam Al-Quran bagi tahu yang Allah gitu pada. Sebab apa ni? Tahu dah kan? Tahu. Tapi ini yang perkara yang perlu diambil perhatian besar. Sebabnya bila longgar dalam diri kita Allah ni Maha mengetahui, maka mudahlah perkara-perkara yang berdosa, keji, maksiat ni akan berlaku. Sebab pejam mata kita kata. Pejam mata lah sekali. Sebab apa? Pejam mata tu seolah Allah kita hilang dalam pengetahuan kita yang Allah itu Maha mengetahui, Maha mendalam. Apa yang duduk terlintas, apa yang duduk gemari-gemari dalam hati kita tu, semua dalam pengetahuan Allah. Sebab tu dia nak, sebab tu diulang sebut banyak kali tuan-tuan dalam Al-Quran. Sebab ia melibatkan soal hati, soal kita, soal apa ni, hubungan kita dengan manusia, berurusan kita dalam bab cari rezeki kita, dalam berurusan dengan manusia mana-mana pun akan ada keyakinan yang Allah Maha melihat tu perlu sangat ada. Baik, sebab urusan dunia ni dia begitu keadaan dia. Banyak peluang-peluang kejahatan, keji apa semua tu, bila ada kukuh dalam diri yang Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, dia boleh memperlahankan keinginan-keinginan yang jahat. Baik. Dr. Yusuf Qaradawi sebut lagi antaranya, dia kata jihad dan taharah. Kami menyebutkan dalam kitab kami Al-Ibadah fil Islam, bahawa orang Islam ni bersikap berlebih-lebihan dalam fiqh taharah. Ni kata dia, sehingga dia tak duduk sini, dia duduk negara lain. Maknanya dia cakap pasal negara lain lah kot. Berlebih-lebihan dalam bab taharah, orang mengaji bab taharah, ngaji lagi bab taharah lagi, ngaji lagi bab taharah, sehingga memenuhi kitab-kitab fiqh mereka dengan kehidupan mereka secara praktik, padahal Alkitab dan sunnah tidak menuntut mereka berbuat begitu. Di samping itu, bukan merupakan pola hidup para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik. Kami pernah menyampaikan satu kes yang kami alami sendiri dengan sebahagian daripada syekh di beberapa masjid. Ni kisah dia nyata saya baca kan. Selagi kami masih berkuliah di Fakulti Usuluddin, tidak ada salahnya jika hal ini kami sampaikan di sini lagi, kerana kesnya saya tak tahu. Kisah ni dia agak berbelit sikit cerita dia. Penulis ni, penterjemah ni. Waktu itu di bulan Ramadan, tepatnya pada waktu malam tanggal 17, dia kata 17 Ramadan, iaitu malam yang pada keesokan paginya terjadi perang Badar.
kubra. Kami diundang ke sebuah kampung untuk menyampaikan ceramah dalam rangka memperingati peristiwa ini. Semua hadirin menerima ceramah kami dengan penuh gembira lah, dan mereka pun mengetahui banyak hal yang tadinya mereka tidak ketahui sebelum-sebelum itu dari sejarah. Tapi ada seorang lelaki yang sama sekali tidak tertarik pada apa yang kami sampaikan. Dia tak tertarik dengan kisah, dengan apa yang diberitahu. Sebab apa? Sebab dia naknya, apa yang dia nak daripada ceramah tu ialah tentang hukum hakam, fiqh, cara nak buat begini, cara nak bersihkan, cara nak bersih, cara nak ambil ismayang, cara nak bersihkan kaki, cara nak bersih tangan. Dia nak ulang lagi hak tu, nak ulang lagi, jumpa lagi lain kali pun nak juga yang tu juga. Beritahu benda-benda yang boleh mengembangkan akal dan fikiran ni dia tak suka. Dia kata, maknanya dia dah terbalik. Dalam Al-Quran suruh taharah tu, bila ayat taharah kan, Allah suruh ambil air sembahyang gitu, cukup lah. Lepas tu dia tak ulang lah. Nak ada lagi sekali lain kali pula dia adalah hendaklah kamu membersihkan diri kamu. Gitu je lah. Tapi hak duduk banyaknya ialah pada akal. Duduk cerita pasal banyak membersihkan akal, membersihkan jiwa, membanyakkan pengetahuan. Hak yang cerita dalam Al-Quran banyak kepada benda gitu. Yang ni yang dipanggil, yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Al-Quran ni dia ada fokus-fokus dia. Jadi ikutilah fokuslah seperti mana Al-Quran fokus. Kalau dalam satu perkara tu dia bagi tajuk, dia banyak bincangkan, kita banyakkan bincang benda tu, kata dia. Dalam Al-Quran sikit je satu harah ni. Tapi orang suka cerita panjang lebar, banyak soalan akan berlaku bila cerita taharah, bila cerita pasal solat. Oh, solat, soalan pasal solat tak balik malam pun tak apa. Sebab apa? Banyak merasakan itulah agama. Nah, ia sebahagian daripada agama, tetapi soal lain, soal pembinaan akal, pembinaan jiwa orang Islam ni pun sebahagian perkara yang diambil perhatian besar dalam Al-Quran. Perhatian Al-Quran juga banyak terhadap sirah Nabawi. Ni antara perkara yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Sejarah sirah-sirah Nabawi yang ada dalam banyak juzuk. Duduk pun merata-rata. Ada yang kisah Nabi Muhammad, ada kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Zakaria, macam-macam kan. Ia membawa maksud perhatian yang besar juga diberikan. Perhatian juga Al-Quran juga terhadap sejarah berbagai-bagai bangsa. Contoh boleh perhatikanlah bila baca Al-Quran. Al-Quran cerita bangsa ni, bangsa Bani Israel ni. Bani Israel banyak ada sebut. Banyak sebut. Dia menjadi salah satu daripada penanda kepada suatu bangsa yang gagal. Tapi bukan nak bagi tahu Al-Quran tu menceritakan bangsa yang gagal. Al-Quran letakkan Bani Israel tu dalam Al-Quran untuk nak sebut kepada orang Islam, umat Nabi Muhammad, contoh manusia yang gagal ialah macam tu. Kalau kamu wahai umat Muhammad berperangai seperti Bani Israel, samalah kamu. Kamu berperangai seperti mereka, seperti mana yang ada dalam Al-Quran tu. Sebab itu sebab dia diletakkan dalam Al-Quran. Dia bukan untuk diceritakan, oh jahat Israel, jahat. Lepas tu baca lagi, oh jahat Bani Israel. Kita duk buat benda yang serupa dengan dia juga. Contohnya lah kan, na'udzubillah. Ada benda-benda yang kita duk buat lebih kurang dia je. Keburukan-keburukan tu ada juga pada kita. Tu tak kena tu. Hak dia nak sampaikan keburukan tu ada pada mereka, dan jika ada pada kita, kita kena buang. Tu. Baik, dan terakhir sekali lah, Dr. Yusuf Qaradawi juga menyebutkan tentang perhatian Al-Quran terhadap kisah Bani Israel. Lalu dia tutup dengan perkara tersebut lah. Baik tuan-tuan, jadi itulah keseluruhannya kitab karangan Dr. Yusuf Qaradawi bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf saya ambil masa lebih sikit pada malam ni kerana nak tutup kitab ni lah.
kita akan masuk Ramadan. Lepas tu mungkin kita akan bercuti lagi lepas Ramadan. Jadi mungkin lama lah kita akan bercuti daripada kuliah. Jadi sebab tu saya tutup. nak menghabiskannya terus. Kalau nak kiranya ada lah, boleh lah sambung lagi. Tapi kerana kalau kita sambung sikit saja, sekali satu kelas, dua kelas je lagi, kemudian akan menyebabkan kita jadi tak ingat lah, sebab lama sangat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat perkongsian ini. Lebih baik kalau tuan-tuan nak baca buku ni, kena pergi carilah mana-mana lah. Dia akan jadi lebih nampak lah, sebabnya dah kita kupas sikit, tuan-tuan baca pula akan memberi kebaikan yang lebih baik lah. Mudah-mudahan bermanfaat atas perkongsian, dan saya mohon maaf sekiranya mana-mana tempat lah dalam buku ni yang saya kupas tu ada kekurangannya, kelemahannya, sudah tentu ada lah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.